Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya AR Reactions. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kerana anda telah sudi subscribe channel saya. Hai semua, apa khabar? Perkongsian kali ini adalah sebuah kisah seram. Pengurus jenazah terpaksa panggil 4 isteri potong tangkal di pinggang arwah suami. Berlaku kejadian pelik, pintu bilik mayat tiba-tiba terbuka. Tanyalah kepada mana-mana individu yang pernah menguruskan jenazah, pasti banyak kisah pelik dilalui ketika mengendalikan mayat. Namun bagi Samahat Abdul Rafa yang sudah beberapa tahun bergelar pengurus jenazah, pelbagai pengalaman sudah dilalui, tetapi dia melihat perkara itu sebagai peluang terbaik menginsafkan diri tentang kematian. Berkongsi pengalamannya, Samahat memberitahu antara kejadian tidak dapat dilupakan ketika dia bersama sahabatnya dikehendaki menguruskan jenazah seorang lelaki yang memakai tangkal pada bahagian pinggangnya. Masih segar dalam ingatannya ketika mula-mula sampai di rumah mayat, badan dia terasa seram sejuk dan seperti ada seseorang sedang memerhatikannya yang sibuk menyediakan kelengkapan pengurusan jenazah sementara menanti ketibaan mayat. Dalam sibuk membuat persiapan, saya rasa macam ada orang tengah berdiri di belakang saya. Apabila saya menoleh, tiada sesiapa di dalam bilik mayat itu. Telinga terasa seperti ada orang tiup angin, rasa seram sejuk. Jantung memang rasa berdebar kerana jarang saya alami kejadian seperti itu, katanya. Tidak lama kemudian, kata Samahat, pembantu hospital berjalan masuk menolak troli mayat sebelum memberi isyarat tanpa berkata apa-apa, namun dia tidak memahami maksud yang cuba disampaikan. Ketika jenazah diletakkan di tempat mandi, dia bersama seorang rakannya terkejut apabila melihat mayat itu mempunyai tangkal yang diikat pada bahagian pinggangnya dan Samahat memberitahu dia terus teringat kepada isyarat diberikan pembantu hospital sebelum itu. Kami tak berani nak potong tangkal itu kerana bimbang sesuatu bakal berlaku. Ketika memandikan jenazah, kain pada jenazah terlucut tanpa sengaja dan kami terkejut melihat zakarnya dalam keadaan keras. Ketika kami saling berpandangan, lampu dalam bilik mayat itu tiba-tiba berkedip-kedip, suasana jadi seram sejuk. Rakan saya minta panggil isteri arwah masuk ke dalam. Ceritanya, ketika Samahat memanggil isteri arwah, dia sekali lagi terkejut apabila 4 orang wanita tampil memaklumkan mereka adalah isteri-isteri kepada si mati dan meminta izin untuk semuanya masuk ke dalam bilik pengurusan jenazah. Masa berjalan masuk, jantung saya tiba-tiba berdegup kencang dan saya berdoa dalam hati agar Allah selamatkan kami daripada gangguan syaitan. Rakan setugas bertanya kepada isteri arwah apa amalan si mati yang mungkin mereka tahu. Namun semua mendiamkan diri, mungkin kerana ingin menjaga aib suami mereka, ujarnya. Namun selepas dijelaskan sebab pertanyaan itu dibuat, salah seorang isteri si mati mengakui suaminya ada mengikat tangkal pada pinggang namun tidak mengetahui kegunaannya. Selepas mendengar penjelasan itu, Samahat turut memanggil anak lelaki sulung arwah dan bertanya sama ada mereka ingin menyimpan tangkal tersebut atau mahu ia dibuang. Tiada siapa di antara ahli keluarga si mati sanggup menyimpan tangkal tersebut dan meminta ia dibuang. Terus kami baca surah Al-Fatihah, selawat ke atas Nabi SAW dan selepas itu kami suruh ikut perlahan-lahan membaca surah An-Nisa ayat 48 dan surah Yusuf ayat 64. Selesai baca tiba-tiba lampu menjadi berkedip-kedip. Terus saya beritahu jangan panik dan ingat kepada Allah. Kami dudukkan mayat dan selak kain pada bahagian pinggang dan lihat tangkal itu mempunyai 4 simpul.
Kami minta ke semua isteri si mati memotong tepat pada simpul mengikut turutan pangkat. Selesai potongan tangkal itu dibuat, kami terdiam apabila pintu bilik itu terbuka dengan sendirinya. Semua terkejut dan kami beristighfar bersama-sama sebelum meminta semua ahli keluarga tunggu di luar sementara kami uruskan jenazah. Ceritanya lagi, ketika Samahat memegang tangkal tersebut, tiba-tiba dia berasa panas dan terus membalut tangkal itu dalam kain sebesar tapak tangan dan dimasukkan ke dalam beg plastik serta diikat kemas. Selesai memandikan jenazah, Samahat memberitahu mereka terdengar bunyi letupan di dalam bilik berkenaan dan suasana menjadi seram sejuk. Kami mencari dari mana datang bunyi meletup itu. Selesai wudukkan jenazah, saya lihat bungkusan plastik yang berisi tangkal itu, plastiknya sudah terburai. Saya gantikan dengan plastik lain dan tak sampai 5 minit, plastik itu menggelembung dan meletup lagi. Saya cuba pegang tangkal itu untuk dipindahkan ke dalam plastik yang lain, tetapi terasa macam pegang bara api lalu terlepas jatuh ke bawah lantai. Katanya, lebih menyeramkan, kata Samahat, tangkal itu tiba-tiba mengeluarkan asap dan rakannya segera membaca surah Al-Falaq, Ayatul Kursi sebanyak 7 kali sebelum memasukkannya ke dalam plastik yang baharu. Rakannya menugaskan dia untuk membuang tangkal tersebut ke dalam sungai dan berpesan agar menambah pemberat agar ia tidak timbul. Macam-macam perkara pelik juga berlaku sementara nak buang tangkal itu, termasuk diganggu ketika solat, malah ketika selesai membaca surah Al-Fatihah ada yang mengaminkan walaupun saya sembahyang seorang diri. Ketika sampai di sungai, saya rasa seperti ada sesuatu yang ikut saya banyak berdoa dan istighfar. Sampai rumah, terus bersihkan diri dan badan ada rasa lemau. Mungkin disebabkan saya terkena hujan. Alhamdulillah tiada gangguan yang berlaku dan saya bersyukur Allah melindungi saya daripada sebarang malapetaka, ujarnya. Kejadian itu juga, kata Samahat, membuatkan dia lebih insaf dan berharap perkongsiannya itu memberi pengajaran kepada orang lain agar tidak menggunakan benda-benda menyekutu dan mensyirikkan Allah. Percaya dan taksub pada tangkal, azimat, pendamping, khadam dan sebagainya berkait rapat dengan iblis dan syaitan. Perkara-perkara beginilah yang membuatkan gugurnya akidah orang Islam dan kesannya amat buruk apabila meninggal dunia kongsinya.